Ya, so kita nak tengok yang ini ya. Okey. So jom kita tengok tentang bagaimana pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu ni. Sebenarnya contohnya kalau kita lihat cikgu tengok Top Gun, tak, cikgu tak tengok Top Gun pun. Cikgu tengok baru ni The Assistant dan coming soon cikgu nak tengok Mat Kilau. Okey. Cerita sejarah Mat Kilau. Okey. Baik. Pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, iaitu pentadbiran di Perlis. Majlis Mesyuarat Negeri menjalankan pentadbiran yang dipengerusikan oleh Raja. Apa itu Majlis Mesyuarat Negeri? Majlis Mesyuarat Negeri ini adalah satu majlis di mana adanya para pembesar dalam tu yang akan menyertai mesyuarat tentang pentadbiran. Okey, setiap kali tentang pentadbiran, Majlis Mesyuarat ni, okey, ahli-ahlinya akan berkumpul dan berbincang. Dan dalam tu ada juga penasihat British dan pembesar-pembesar tempatan ada dalam tu dan terlibat secara langsung dalam pentadbiran. Okey Gora. Dan kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada kalangan orang Melayu dan pada tahun 1931 hanya terdapat 3 orang Eropah dalam pentadbiran di Perlis. Maknanya still di Perlis menerima pegawai-pegawai daripada Eropah tapi cuma 3 orang je. Tak ramai pun. So ini cara pentadbiran di Perlis. Bagaimana pula pentadbiran di Kedah? Pentadbiran di Kedah sama juga. Penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran yang turut melibatkan pembesar tempatan. Maksudnya penasihat British tu ada dalam majlis mesyuarat tu. Ada dalam tu. So dia terlibat secara langsung untuk memberikan cadangan dan sebagainya. Dan itu adalah dikatakan sebagai Majlis Mesyuarat Negeri. Perasan tak? Okey, setiap negeri ada Majlis Mesyuarat Negeri. Dan apakah tugas Majlis Mesyuarat Negeri? Mereka akan berbincang tentang bagaimana pentadbiran negeri itu dibuat. Macam mana nak uruskan hal berkaitan dengan perparitan, berkaitan tanah, berkaitan kemajuan negeri. Semuanya dibincangkan dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Dan kalau kita lihat di sini, Kedah tidak akan diserahkan kepada mana-mana negeri lain tanpa keizinan bertulis daripada Sultan dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Kenapa dia buat klausa ayat ini? Sebab Kedah kehilangan banyak daerah dalam perjanjian Bangkok. Sebahagian daerah tu seperti daerah Satun sekarang ini di Thailand, daerah tu dulu sebenarnya Kedah. Tahu-tahu Nono already Siam punya. Nono already Siam punya. Jadi Kedah telah buat satu perisytiharan di mana Kedah tidak akan diserahkan kepada mana-mana negeri lain tanpa keizinan bertulis daripada Sultan. Maknanya tanpa keizinan Sultan. Jadi dia buat satu law kat situ. Dan kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada kalangan orang Melayu yang berkebolehan dan setiausaha kerajaan merupakan pegawai tadbir terpenting. So ini pentadbiran di Kedah. Still ada penasihat British, still ada Majlis Mesyuarat Negeri. So macam mana Siam ambil sebahagian daripada Kedah? Sebenarnya sebahagian daripada Kedah tu diambil oleh Siam melalui perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok tu dulu, Kedah tu besar. Kedah tu besar sampai ke Satun, sampai ke selatan Thailand. Tapi bila Inggeris dengan Siam buat perjanjian Bangkok 1909, maka British telah letakkan satu border. This is Kedah, and Perlis. So Kedah and Perlis akan diberi pada British. So bahagian Kedah di atas ini you punya Siam. So British dengan Siam dah buat perjanjian itu. Walhal Kedah dulu semua tu Kedah. Jadi itulah menyebabkan sebahagian daripada Kedah automatically telah diberi kepada Siam. Siapa punya kerja? British. Dalam apa? Dalam perjanjian Bangkok 1909. Nampak tak?
melalui perjanjian saja. Tak tanya pun Sultan Kedah macam mana. Ya betul. Ingat macam mana dia boleh terlepas kepada Siam kerana perjanjian Bangkok 1909. Cikgu, masa tu ada kereta ke? Masa tu back to 18th. Okey, kalau tahun 1800 belum lagi. But then kalau tahun 1905 ni mungkin ada satu atau dua kereta. Ya, mungkin dah ada. Okey, bukan kereta wap. Kereta still guna petrol. Dah ada dah. Okey, dah ada kereta yang guna petrol. Dah ada. Okey. Baik. Kemudian, bagaimana pentadbiran di Kelantan? Ya, betul Amardi, iaitu revolusi perindustrian. Pandai. Bagus. Baik, pentadbiran di Kelantan. Okey, kita lihat pentadbiran di Kelantan. Okey, masa tu British buat kereta kan dengan getah. Yelah, tapi takkanlah the whole kereta dia buat pakai getah. Kau ni agak-agak lah. British buat kereta pakai besi. Lepas tu dia ambil biji timah, campurkan dengan biji timah supaya besi tu tak berkarat. Kemudian getah untuk tayar. So sudah tentulah ada kereta. Ya. Baik. Pentadbiran di Kelantan. Kita lihat penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan turut melibatkan pembesar tempatan. So sama juga macam sebelum-sebelum macam negeri-negeri lain. Juga ada Majlis Mesyuarat Negeri. Okey, sama juga. Okey, dipengerusikan oleh Sultan dan penasihat British menjadi anggota Majlis Mesyuarat Negeri. Kaki tangan awam terdiri daripada kalangan orang Melayu, sama juga. Pegawai Eropah dihadkan memegang jawatan tertentu sahaja dan menteri besar mempunyai peranan penting dalam pentadbiran negeri. Rasanya, okey, untuk tiga negeri yang pertama tu sebenarnya lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Iaitu ada penasihat British, ada Majlis Mesyuarat Negeri, kemudian juga ada kaki tangan awam daripada orang-orang Melayu dan ada pegawai Eropah. Lebih kurang sama je. Sama je pentadbiran bagi Kelantan, Kedah dan juga Perlis. So kita tengok pula bagi pentadbiran di Terengganu dan Johor. Kalau Terengganu beza sikitlah. Kalau pentadbiran di Terengganu ni berdasarkan dia ada undang-undang. Iaitu Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Ya, nama undang-undang dia Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Ingat nama tu. Satu-satunya undang-undang kerajaan yang guna nama Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu, iaitu di Terengganu lah. So diluluskan pada tahun 1911. Undang-undang tersebut menetapkan bahawa perundangan, maknanya menetapkan bahawa kalau dah ada undang-undang yang dilaksanakan itu tidak boleh dipinda, maknanya tidak boleh diubah. Pinda tu ubah, ya, change. So tak boleh change lagi dah undang-undang tu. So penasihat British dan pembesar tempatan terlibat secara langsung dalam pentadbiran. Kemudian ada Majlis Mesyuarat Negeri dan Jemaah Menteri. Jemaah Menteri ialah a group of minister, diwujudkan bagi menjalankan pentadbiran kerajaan. Kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada kalangan orang Melayu, sama juga, dan penglibatan pegawai Eropah dihadkan dalam pentadbiran pun sama juga. Cuma menteri itu pembesar, ya betul. Menteri itu lebih kurang pada pembesar lah, betul. Baik, so kalau kita lihat di sini, mungkin cikgu nak minta mungkin ada pelajar-pelajar yang hebat dalam tulisan jari. Boleh tak baca yang ini? Nak minta, mungkin Aiman lah. Aiman, tolong baca Man. Macam mana nak baca tu? Tanah. Bacalah. Tanah. Cuba baca tu. Atqanul muluk. Okey. Baik. Baca tu bahasa Arab lah. Okey, baik. Sebenarnya untuk membacanya adalah cara sebutan dia lah Ittiqanul muluk bi ta'dil suluk. Tu cikgu boleh baca. Cikgu boleh baca.
Kan cikgu boleh baca. Ingatkan kau boleh baca juga man. Okey. Belajar Baik. bahasa Cina bukan bahasa Arab. Sorry. Oh, okey, belajar bahasa Cina. Cikgu malas nak cakap. Cikgu memang boleh cakap Cina. Cuma malas nak cakap lah kan. Malas nak cakap tu je Malas kan. ke tak tahu. Tak, cikgu boleh cakap Cina, malas nak cakap je. Betul. Sylvia Liu tahu cikgu memang boleh cakap cakap Cina. Cuma cikgu malas nak cakap tu je sebenarnya. Jadi, saya tak percaya. Lah, tak percaya. Okey. Korang tengok cikgu cakap Cina. Cina. Kan boleh. Kan boleh. Okay. So, boleh. Boleh je. Ya. Yeah. Terbaik bahasa lah cikgu. Aduh. Amazing. Scam orang. Amazing je. Okay. Baik. So, itu okey. Yang wow puji tau. Kan. Itulah. Malas cakap. Okey. Baik. Pentadbiran Terengganu. Okey. Iaitu ada undang-undang diri bagi kerajaan Terengganu dan dilaksanakan. Okey. Yang uniknya Terengganu, dia ada keunikan iaitu undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Dan satu lagi, dia ada majlis mesyuarat negeri. Sama macam negeri lain. Tapi dia ada jemaah menteri. A group of minister. Jemaah menteri. So, itu perbezaannya. Dan kalau kita lihat untuk di Johor, baik, di Johor pula, pentadbiran negeri, dia pun dah ada undang-undang. Tapi dipanggil Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Dan dalam undang-undang ini, Sultan tidak dibenarkan menyerahkan negeri Johor kepada kuasa asing. Baik, kenapa ada klausa ini? Kenapa ada ayat ini? Kerana Johor mengambil iktibar akibat daripada Stamford Raffles, mengambil Singapura, daripada Sultan Hussein. Ingat lagi kan? Jadi sebab itu Johor letakkan satu klausa. Kali ini mana-mana sultan tidak dibenarkan menyerahkan negeri Johor kepada kuasa asing. Dan ini sebagai mengambil iktibar daripada peristiwa Stamford Raffles mengambil alih Singapura daripada Sultan Hussein. Ya, betul, betul Amar Danish, betul. Teknik manipulasi, betul. Baik. Dan di Johor, so apa salahnya? Apa yang salahnya? Apa yang salahnya kau Bram? Kau ni kan, apa salah kau? Tak. Baik, so kita lihat di sini. Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri akan membantu Sultan dalam menjalankan pentadbiran, dan pentadbiran dijalankan oleh Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan. Yang terdiri daripada orang Melayu yang menjadi jurucakap kerajaan yang rasmi. Orang Eropah, ini korang tengok orang Eropah, pegawai Eropah dan orang Melayu yang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan Johor akan dilayan sama taraf. Dilayan sama taraf. Sama je pegawai Melayu dengan pegawai Eropah ni. Keutamaan diberikan kepada orang Melayu yang berkelayakan bagi memenuhi jawatan dalam pentadbiran kerajaan Johor. Wah, hebatlah Johor ni. Dan Johor satu-satunya negeri yang ada askar dia sendiri. Ingat pada zaman ini satu-satunya negeri yang ada dia punya army dia sendiri, iaitu dipanggil Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Ini adalah askar untuk negeri Johor sahaja, iaitu dikenali dengan nama Johor Military Force. Dan Johor Military Force ini sampai sekarang ada lagi. Dan dia adalah bertujuan untuk apa? Sebagai bodyguard Sultan Johor. Dan ditubuhkan pada tahun 1885 semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Ibn Sultan Abu Bakar, dan ianya dicadangkan oleh British supaya Sultan Abu Bakar ini memiliki pasukan tentera sendiri
bagi melindungi institusi diraja dan negeri Johor. Dan pada tahun 1906, pasukan askar timbalan Setia Negeri ini terlibat dalam perbarisan sempena ulang tahun Raja England. Bayangkan askar Johor dipanggil buat perbarisan sempena ulang tahun Raja England. Maknanya tentera askar timbalan Setia Negara Johor, negeri Johor ni memang hebatlah. Bukan calang-calang. Bukan calang-calang ya. Maknanya kalau kita lihat dari segi pentadbiran ya, kebanyakan negeri memang ada pentadbiran yang hampir sama. Kecuali macam di Terengganu ada undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu dan ada jemaah menteri. Kalau Johor ada undang-undang tubuh kerajaan Johor dan juga ada Majlis Mesyuarat Negeri serta juga ada askar sendiri, Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Kalau cikgu offer korang lah kalau cikgu offer korang untuk jadi cikgu punya tentera, korang nak tak? Siapa nak jadi tentera cikgu? Okey. Jadi tentera cikgu je. Kat mana? Jadi tentera cikgu dalam PUBG. So bila cikgu masuk je, korang pun masuk. Kemudian Pandai korang main, cover cikgu. sorry. So Tak korang pandai tengok. main. Jadi cikgu relax aje. Kan. Tiba nak cover cikgu. Pasal cikgu pun mati. Apa sebab tak masuk dalam shield. Ya betul. Tapi sebenarnya cikgu tak nak main game macam tu. Sebab kalau main game dengan pelajar, cikgu je yang kena tembak. Cikgu dah tahu dah. Cikgu dah tahu dah. Kan? Teringat macam cerita macam cikgu pernah main Among Us. Tak ada siapa kata tembak cikgu. Semua kata tembak saya. Tak, sebab macam cikgu pernah main Among Us tahu dengan pelajar-pelajar form 5 dulu. Main Among Us, 5 kali main, 5 kali cikgu kena tembak. Kan? Awal-awal semua buru cikgu. Kemudian mati. Tahu-tahu mati. Lepas tu siap mati cakap apa? Sorry cikgu, saya terbunuh cikgu. Boleh macam tu. Lepas tu dalam komen, bukan saya Among Us punya ni. Lepas tu cikgu kata tak payahlah main. Kalau aku main mesti aku je yang kena attack. Tak payah. Kan? Jadi sejak tu cikgu tak mainlah Among Us ni. Bukan mengajuk, kan? Bukan mengajuk. Cikgu tak reti main lagi. Cikgu main muzik boleh main game ni tak reti sorry Baik. Okey, baik. So, seterusnya. Perkembangan pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Apakah perkembangan dia? Negeri Melayu bersekutu ni maju tak cikgu? Ya, dia sedikit demi sedikit dia maju. Iaitu negeri Melayu tidak bersekutu ini memperkenalkan birokrasi barat. Baik, mungkin ramai yang bertanya, cikgu, apa itu birokrasi? Yang tak bersekutu British Palau je. Tak. Dia masih ada lagi sebab British nak tunjukkan kuasa dia. So, pengenalan kepada birokrasi barat. Apa itu birokrasi? Birokrasi ini sebenarnya adalah pentadbiran secara jabatan. Jabatan. So, itulah dikatakan sebagai birokrasi barat. Pentadbiran secara jabatan, iaitu ada jabatan air, jabatan tanah, kemudian ada jabatan perumahan, jabatan keselamatan. So dia pakai jabatan-jabatan. Kalau pentadbiran secara berjabatan, itu dipanggil birokrasi. Take note benda tu ya. Birokrasi. Birokrasi. So, apa yang British dah buat? Iaitu British telah mewujudkan pasukan polis di negeri Melayu tak bersekutu. Kemudian ada mahkamah sivil diperkenalkan. Dan urusan pentadbiran negeri mengamalkan cara barat. Maknanya kaedah cara barat ni macam mana cikgu? Perkenalkan undang-undang baru So antara cara barat ini adalah seperti diperkenalkan jabatan-jabatan baharu di setiap negeri. Dan pegawai-pegawai British dilantik sebagai pegawai pentadbiran kerajaan. Penasihat British akan menentukan
dasar pentadbiran negeri hingga mengurangkan kuasa sultan dan pembesar. Means that walaupun sultan kata, oh kami tak nak terima nasihat British, tetapi penasihat British tetap kata apa? Tuanku, kalau tuanku tak nak buat, saya akan buat. Dan ini adalah urusan British. So kami akan buat juga. Maknanya British paksa juga untuk melaksanakan dasar pentadbiran mereka. Nampak tak? Sultan dah kata tak nak. Tapi dia tak paksa, dia kata, okey kalau Sultan tak nak buat, saya akan buat. Kami akan buat sendiri. Dia buat dasar-dasar pentadbiran sendiri. Okey, jadi ini menyebabkan kuasa Sultan semakin berkurangan. Jadi itu yang menimbulkan tak puas hati jugalah. Kan? British macam mana pun dia nak masuk campur juga. Macam mana pun dia nak masuk campur juga. Degil. Degil. Cikgu, rela tu ada kena-mena dengan askar ke? Tak ada. Rela tu tak ada kena-mena. Baik. Dan juga, kalau kita lihat di sini, baik, adakah bagus tak pentadbiran secara jabatan? Cikgu nak tanya kamu. Okey. Perbezaan pentadbiran tradisional dengan pentadbiran secara British. Pentadbiran tradisional dia macam ni. Kalau urusan negeri, tanya bendahara. Kalau urusan keselamatan, tanya temenggung. Kalau urusan tentang memohon untuk kewangan, kena tanya penghulu bendahari. Kalau urusan berkaitan laut, kena tanya laksamana. Suddenly ada orang kampung. Oh, aku ada urusan tanah ni. Nak jumpa dengan siapa ya? Jumpa dengan bendahara. Masalahnya bila nak jumpa bendahara, pergi-pergi kan. Bendahara mana? Oh, bendahara dah keluar. Dia pergi ujung kampung sana. Ada urusan di sana. Dia pun pergi. Bila pergi kat sana nak jumpa kat bendahara. Bendahara tadi kata dekat sini. Tak ada. Bendahara dah pergi sana dah. Dia pergi tengok. Ada masalah kes jambatan runtuh kat sana. Okey, pergi pula. Maknanya apa? Maknanya apabila urusan negeri itu diletakkan pada individu, sukar untuk menyelesaikan masalah. Sebab individu itu akan bergerak ke sana. Dan dia seorang pula yang boleh selesaikan masalah. Jadi semua orang nak jumpa dia susah. Dia akan sentiasa bergerak. Tapi bila pentadbiran secara barat, dia tubuhkan jabatan. Contoh jabatan tanah. Bila ada orang tadi kata, oh saya ada masalah tanah lah. Orang kata apa? Pergi je lah jabatan tanah tu. Sentiasa ada kat situ. Jabatan tanah ada kat situ. Jabatan air ada kat sana. Jabatan pentadbiran ada kat sana. Jabatan undang-undang ada kat sana. Jadi, pentadbiran lebih cekap dan melicinkan pentadbiran. So, mau tak mau kita kena terima hakikat bahawa pentadbiran birokrasi barat juga telah melicinkan pentadbiran. Bagus jugalah. Ya, betul. Maknanya bahagian yang bahagian dia punya progres tu bagus. Tapi bila dia kurangkan kuasa raja tu, kuasa sultan, itu sangat tak bagus. Jadi itu kelebihannya. Okey? Baik. Yang pertama, pengenalan birokrasi barat. Yang kedua, yang ini bagusnya, iaitu pentadbiran negeri Melayu Tidak Bersekutu ni, kedudukan sultan masih kekal. Kedudukan sultan masih kekal, iaitu tidak mengubah tidak mengubah kedudukan sultan. Baik, penasihat British boleh got the rights to do that in the first place kerana apa? Kerana penasihat British ada backup dia, iaitu backup dia adalah kerajaan British. Penasihat British akan kata apa? Bahawa nasihat saya ini adalah datang daripada nasihat kerajaan British. Jadi bila datang daripada nasihat kerajaan British, dia punya power nasihat itu lebih besar daripada sultan. Walaupun sultan kata no, I don't want to orang kata apa, take your advice. Tetapi melihat kepada penasihat British, belakangnya ada kerajaan British yang besar, maka ini telah juga sedikit sebanyak menggugat dan mengurangkan kuasa sultan. So itulah. So bukan penasihat British itu yang berkuasa, tapi kerajaan British yang dibawa oleh penasihat British itu. Mak Danish. Baik. Kemudian sultan masih lagi kekal, tidak mengubah kedudukan sultan.
Sultan kekal sebagai puncak kuasa dalam pentadbiran negeri dan sultan mempunyai kuasa terutama dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan kedudukan pembesar Melayu pula masih dikekalkan. Pembesar-pembesar masih kekal. Namun bidang tugasnya telah berubah. Pembesar tidak lagi mengutip cukai dan pajak. Sebaliknya, diberikan allowance dan juga pencen. Maknanya, pembesar-pembesar yang ada dengan sultan ini, mereka ada kuasa tapi kuasa mereka telah diubah dan mereka tidak lagi mengutip cukai. Siapa yang kutip cukai? Iaitu pegawai-pegawai British yang akan mengutip cukai. Nampak tak? Jadi ini kita kata bahawa British telah mengurangkan kuasa pembesar dan take over kuasa pembesar. Melampau betul, suka hati dia orang je. Kan? Suka hati dia orang saja. So ini tidak boleh diterima. Okay? Sultan takut. Well, dia sebenarnya macam ni tau. Baik, kita tahu bahawa setiap negeri itu diberikan penasihat-penasihat British. Kamu tahu, boleh je kalau orang Melayu kata apa, kita bunuh penasihat tu. Kita bunuh, kita halau penasihat tu. Boleh. Tetapi what will happen apabila kerajaan British tahu? Bila kerajaan British tahu, kerajaan British akan tanya kepada Sultan, what happened kepada kami punya penasihat? Kami tak tahu. Kalau tak tahu, jawapan dia tak tahu, sudah tentu British akan menuduh bahawa Sultan dan para pembesar negeri tersebut telah bersekongkol ataupun telah bersekutu untuk kita kata membunuh penasihat British. Maka British akan menghantar tentera untuk menyerang negeri tersebut. Dan itu tidak mahu berlaku dalam negeri itu. Sebab itu sultan-sultan apa semua tidak mampu untuk menentang secara lebih keras terhadap penasihat British. Khawatir British akan ambil tindakan. Betul seperti mana yang pernah berlaku kepada Datuk Maharaja Lela. Ingat lagi kan pembunuhan J.W.W. Birch. Pembunuhan J.W.W. Birch itu menyebabkan British telah hantar tentera untuk berperang di Pasir Salak. In the end, ramai yang mati dan Datuk Maharaja Lela serta seputum dan sebagainya, Pandak Lam semuanya telah dihukum gantung. Dan Sultan Abdullah telah dibuang negeri. So inilah perkara-perkara yang perkara-perkara yang tidak mahu benda itu berlaku di negeri-negeri lain. Sebab tu negeri-negeri lain mahu tak mahu terpaksa menerima penasihat British. Kan Johor Riau sangat canggih dan tempat strategik dan takut untuk perang. Well, walaupun sangat canggih tetapi ingat, pada abad-abad 1800 sampai 1900, Johor Riau ada tentera sendiri. Kerajaan Sultan Johor pun ada askar sendiri. Tetapi harus ingat, kerajaan British dia punya ketenteraan lebih besar. Lebih besar sehingga Siam pun takut nak menentang British. Sebab British memang pada waktu itu ada kekuatan ketenteraan. Ya betul. Betul. So harus ingat. Ingat pada tahun 1800 tu dulu, kuasa yang paling hebat dari segi ketenteraan semuanya adalah daripada British. Macam sekarang lah. Sekarang ni kalau paling hebat daripada sudut ketenteraan, negara apa? Negara apa yang paling hebat daripada sudut ketenteraan sekarang? Of course, USA, Amerika. Amerika memang paling canggih, dengan ketenteraannya. Kemudian diikuti pula oleh Russia. Kemudian yang ketiga diikuti oleh China. So mana-mana negara tak berani untuk buat hal dengan Amerika, dengan Russia, dengan China. Why? Sebab dikhawatiri walau apa pun yang berlaku, sudah tentulah kita boleh mengalami kekalahan terhadap ketiga-tiga negara itu. Sebab mereka berkuasa. Ya, itu betul. British suatu ketika dahulu macam itulah. Suatu ketika dahulu, British macam Amerika. So powerful. Macam Amerika suatu ketika dahulu. Sekarang tak. Sekarang tak. Sekarang dia hanya kuasa ekonomi sahaja. Dia bukan lagi kuasa ketenteraan. Jadi kamu kena faham.
Sebab tu kalau kamu kata, oh Sultan takut ke apa semua ke kan? Tak. Tapi sebenarnya, bukan Sultan tak berani, tetapi kekuatan British itu sangat besar. So tak mampu untuk menentang. Amerika macam mana lah hebat dia jajah British ke? Tak. Sebab dia ada kemajuan ketenteraan. Kalau nak tahu macam mana Amerika boleh jadi hebat, dan sehingga dia hebat, dia lebih daripada British, ini semua ada kena mengena dengan First World War, World War One, ada kena mengena dengan Perang Dunia Pertama. Sebab semasa Perang Dunia Pertama, British telah pun jatuh, Amerika naik menjadi kuasa baru. Dan kenapa ianya berlaku? Tunggu sejarah tingkatan 4. Okey. Kita sambung. Alah, banyak betul spoiler. Baik, kita lihat. Penerusan sistem. Ada juga yang bertanya. Baik. Sekejap. Kita dah nak habis ni. Sikit lagi. Tak apa. Boleh cikgu layan soalan ni. Baik. Ada yang bertanya. Cikgu. Nak tanyalah. Kerajaan Majapahit, Angkor, Kedah Tua, Sriwijaya, kan? Apa jadi cikgu? Korang ni, kan? Tahu tak? Cuba korang fikir balik. Itu semua telah dilupakan tak? Kalau korang ingat masa form 2 dulu, kerajaan Funan bermula pada abad pertama Masihi. Ya, betul. Kemudian kerajaan Angkor, Champa, Sriwijaya, Kedah, apa semua kan. Semua kerajaan-kerajaan ini kecuali Majapahit, semua kerajaan-kerajaan ini telah tamat. Semasa sebelum kewujudan Kesultanan Melayu Melaka. Bermakna semua kerajaan-kerajaan itu dah habis. Dah kita kata dah terkubur, dah runtuh, kemudian barulah Melaka tu wujud. Kenapa habis? Well, macam-macam. Kan kita belajar ada serangan daripada tentera Chola, ada yang disebabkan oleh bencana. Ya, banyak lagi. Banyak lagi. Biasanya diserang oleh kerajaan-kerajaan lain yang wujud. Ingat macam cikgu pernah cakap, yang kita belajar sejarah tingkatan 2 tu, kita belajar 7 kerajaan kan. Funan Champa, Angkor, Kedah Tua, Gangganegara, Sriwijaya dan Majapahit. Selepas itu dah habis, mereka kalah, mereka telah dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan yang wujud selepas itu. Seperti kerajaan apa? Seperti sebelum Melaka ada kerajaan Langkasuka, ada kerajaan Patani, ada kerajaan Chehtu, ada kerajaan Tiomah, ada kerajaan Singhasari. Banyak lagi kerajaan-kerajaan lain. Cuma kita tak belajar. Sebab apa? Ya betul, Patani itu siang. Kalau kita belajar semua 32 kerajaan alam Melayu, pengsan kamu semua. Pengsan. So sebab itu kerajaan-kerajaan itu dah tamat. So bermulalah Kesultanan Melayu Melaka, dan daripada situ barulah Kesultanan Melayu Johor, kemudian juga Perak, Negeri Sembilan dan sebagainya. So kamu jangan tanyalah ke mana perginya, sebab dia memang dah lama dah pupus. Yes. Habis tu Sriwijaya sekarang kerajaan apa? Sriwijaya sekarang kan dalam kerajaan Indonesia. Ya, di Indonesia, di Palembang. Iya. Majapahit juga di Indonesia. Iya. Iya. Ada yang move, ada yang stay dekat kawasan tu juga. Ya, betul. Ikut susunan. Betul, Ilman Mirza. Bagus. Cikgu suka pelajari yang tahu susunan bab tu dan susunan kerajaan. So, kamu dapat bayangkan the storyline of the sejarah. Barulah kita faham. Bagus. Ini pelajar-pelajar kelas ni dapat A ni. Dapat A dalam sejarah ni. Baik. Seterusnya, kita lihat. Berkaitan dengan
Seterusnya kita dah lihat tentang apa? Birokrasi barat. Kemudian juga perubahan yang berlaku di negeri iaitu kedudukan sultan. Kemudian juga kita dah belajar tentang penerusan sistem pentadbiran tradisional. Okey. Kita nak tengok Baik. Walaupun dah ada penasihat British tetapi sistem pentadbiran tradisional masih diteruskan di mana pembesar-pembesar Melayu menjadi peneraju sistem pentadbiran negeri. Dan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan juga diteruskan. Namun begitu, take note ni negeri Melayu tidak bersekutu mempunyai sistem perkhidmatan awamnya sendiri. Dan sistem pentadbiran tradisional seperti sistem jemaah menteri dan majlis negeri juga dikekalkan. Malah British meminjamkan pegawai-pegawai daripada perkhidmatan awam negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Selat pinjamkan kepada negeri Melayu tidak bersekutu. Dan kerajaan Kedah mengadakan perjanjian dengan kerajaan British yang mensyaratkan agar semua jawatan dalam perkhidmatan awam hendaklah terdiri daripada pegawai Melayu Kedah. Dan inilah dia Sultan Kedah iaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah. So, Sultan Kedah. Jadi kita lihat di sini kesannya, iaitu kalau kita lihat kesan pentadbiran, perkembangan pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu pentadbiran birokrasi barat, pengekalan kedudukan sultan dan masih lagi meneruskan sistem pentadbiran tradisional. Kalau nak ingat, senang sahaja. Iaitu kamu ingat 3 perkara. Pertama, birokrasi barat. Kedua, kedudukan sultan. Dan yang ketiga, iaitu sistem pentadbiran tradisional. So, itulah dia. Okey. Baik. Dan kita lihat, inilah dia senarai pemerintah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ya, ada. Dan ada dalam grup WhatsApp nota-nota ni. Boleh ambil. Dan pemerintah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, contohnya Kedah, iaitu Sultan Kedah, iaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Dan dia dibantu oleh Menteri Besar Kedah yang pertama, iaitu Datuk Wan Muhammad Saman. Datuk Wan Muhammad Saman. Raja Perlis, iaitu Raja Said Alwi. Menteri Besar tu macam muka British. Ya ke muka British? Taklah, muka orang Melayu. Raja Said Alwi Jamalullah. Dan Menteri Besar Perlis yang pertama ialah Raja Ahmad bin Raja Endut. Manakala Kelantan, Sultan Kelantan iaitu Sultan Muhammad yang keempat. Sultan Muhammad yang keempat dibantu oleh Menteri Besar Kelantan yang pertama, Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Haji Nik Mahmud. Nik Mahmud. Apa nama sultan ni? Dia nama Sultan Muhammad yang keempat. Dan nama sebenarnya kalau tak salah cikgu Raja, dia ada nama raja dia. Tapi bila dia naik jadi sultan, dia guna gelaran Sultan Muhammad yang keempat. Dia guna gelaran untuk di Kelantan. Dan di Terengganu, Sultan Zainal Abidin yang ketiga. So, dia masih lagi menggunakan nama Raja Edina. Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Dan Menteri Besar Terengganu yang pertama ialah Datuk Seri Ahmad Diraja Haji Ngah Muhammad bin Yusof. Dan yang terakhir Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim. Dan Menteri Besar Johor yang pertama ialah Datuk Jaafar bin Muhammad. Datuk Jaafar bin Muhammad. Baik. Tengok nama ni Datuk Jaafar bin Muhammad. The best cerita dia. Cikgu nak sambung Datuk Jaafar bin Muhammad. Itu Menteri Besar. Datuk Jaafar bin Muhammad. Itu adalah kita kata sebagai Menteri Besar Johor. Baik, kemudian kamu tahu anak dia. Anak dia siapa? Anak dia ialah Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar iaitu pengasas iaitu pengasas UMNO.
UMNO. Dan pejuang kemerdekaan Datuk Wan Jaafar. Anak, satu lagi. Selepas Datuk Wan Jaafar, anak dia siapa? Iaitu Tun. Iaitu Tun Hussein On. Ini adalah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Ya, yang ketiga Tun Hussein On. Dan juga seterusnya, okey, iaitu disambung oleh Hishamuddin Hussein. Okey, Datuk Hishamuddin Hussein. Iaitu dia adalah menteri kerajaan sekarang. Nampak tak? Maknanya apa? Maknanya di sini kalau kita lihat, diorang ni sebenarnya adalah pemerintahan secara berketurunan. Nampak tak? Nampak tak? Maknanya, ini moyang dia. Ini datuk dia. Ini ayah dia. Dan ini dia. Datuk Hishamuddin Hussein. You see? Jadi maknanya apa? Kuasa juga boleh diwariskan. Pemerintahan juga boleh diberikan kepada keluarga-keluarga tertentu yang telah pun memerintah sebelum ini. Nampak tak? Jadi kalau kita lihat, inilah dia, salah satu daripada kita kata keturunan pemerintahan di negara kita. Baik. So, dengan itu maka kita telah pun tamat bab yang keempat, iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Habis bab 4. Baik.